Lupa nak rekod dia. Okey, baik, kita teruskan dengan kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey. Baik, kita lihat di sini pergerakan bumi. Ini juga kamu boleh buat dalam bentuk pergerakan bumi, kemudian kamu pecahkan kepada dua, putaran bumi dan juga peredaran bumi. Dan kamu boleh tulis ke bawah dia punya point. Contohnya seperti ini ya. Pergerakan bumi, putaran bumi, berputar mengikut arah dari barat ke timur. Kemudian juga satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam atau satu hari. Dan menyebabkan matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi itu putaran bumi. Manakala dan ini kesan-kesan dia iaitu menyebabkan kejadian siang dan malam. Baik. Seterusnya kalau kita lihat juga menyebabkan berlakunya air pasang dan juga air surut. Manakala peredaran bumi, bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya, dan kemudian peredaran lengkap mengambil masa 365/4 hari atau 1 tahun, dan mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari. Maknanya ada tempat yang memang sangat rendah cahaya matahari dengan bumi, ada tempat yang sangat jauh. Yang mana yang tak faham? Yang mana? Ya. Kenapa bumi dia berputar barat ke timur tapi matahari terbit timur ke barat? Macam mana tu? Dia macam ni. Sebenarnya, bumi berputar dari barat ke timur. Bila bumi berputar daripada barat ke timur, sebenarnya kita akan nampak. Maknanya ayat yang sepatutnya yang betul dalam ayat ketiga tu iaitu apa tahu? Hal ini menyebabkan matahari kelihatan matahari kelihatan terbit di timur dan juga terbenam di barat. Kelihatan tapi sebenarnya bukan matahari tu yang terbit daripada timur dan terbenam di barat. Tak. Sebenarnya bumi ini yang berputar. Macam seolah-olah macam ni. Let's say sekarang ni cikgu sekarang ni kamu jadi matahari, cikgu jadi bumi. Cikgu berputar cikgu berputar daripada cikgu berputar daripada barat ke timur. So cikgu daripada barat ke timur cikgu berputar. So kalau cikgu akan nampak matahari kat sini. Korang matahari. So cikgu akan nampak oh, matahari terbit daripada timur lah. Oh, matahari terbit timur. Sekarang matahari dah tengah hari. Oh, sekarang matahari nak terbenam dah. Bye, nak malam dah. Nampak tak? Ya, betul. Macam cermin lah kat cikgu. Ya, betul. Kalau kamu berada di sini, berada di mata cikgu, mata cikgu akan nampak, oh, matahari. Korang ni matahari. Matahari terbit daripada timur lah. Daripada timur. Oh, matahari terbit daripada timur. Kemudian tengah hari dan matahari terbenam di sebelah barat. Padahal matahari stick kat situ. Cikgu ataupun bumi sebenarnya yang berputar daripada barat pergi ke timur. Nampak? Gitu kan. Belajar geografi macam ni rupanya. Siap nasib baiklah kerusi ni kerusi pusing ya. Kalau kena kerusi meja ke apa, kerusi guru dekat kelas tu, tak berpusing jawabnya. Mau patah kaki dia. Patah kaki kerusi tu nak dipusingkannya. Ya. Gitu. Sini. Pusing badan cikgu Ayub. Kita rahsiakan hidup cikgu. Sebab tu jadi matahari. Ya, baik. Jadi itulah sebenarnya bumi berputar mengikut arah 360 darjah kena pusing. Berputar mengikut arah dari barat ke timur, dan ini menyebabkan matahari terbit daripada timur ke arah barat dan menyebabkan kejadian siang dan malam dan menyebabkan berlakunya air pasang surut. So itu putaran. Kalau peredaran bumi,
Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. So, peredaran lengkap mengambil masa 365 1/4 hari atau 1 tahun, dan ini mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari. Baik, yang dimaksudkan ya, betul. Meaning matahari terbit dan terbenam dari arah yang sama saja, tapi kelihatan barat ke timur. Maksudnya di sini, ya betul. Meaning matahari memang terbit dan terbenam dari arah yang sama. Maknanya, ya betul, iaitu matahari terbit daripada timur dan terbenam di barat. Tapi sebenarnya matahari tak gerak. Macam kamu sekarang ni kan, matahari yang tak gerak. Yang bergerak sebenarnya, yang berputar ialah bumi. So, bumi itu yang berputar. Jadi matahari statik. Matahari stay je kat situ. Jadi yang kita nampak, sebab kita di bumi, kita nampak matahari. Oh, matahari terbit daripada timur, naik atas tengah hari dan terbenam di barat. Kita yang nampak. Kita ingatkan matahari tu yang kelilingi bumi. Tak, rupanya kita ni yang kelilingi matahari dan kita berputar. Itu cerita sebenarnya. Okey. Baik, so peredaran bumi mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari. Ketinggian matahari ni sebenarnya adalah ketinggian cahaya matahari di tempat-tempat tertentu. Okey. Contohnya macam di Malaysia. Kalau di Malaysia, matahari dia nampak macam daripada timur naik, kemudian pergi ke barat. Betul, dia terbenam di barat. So macam tu. So kita akan nampak cahaya matahari tu, dia akan mula-mula panjang sebab dia akan menghasilkan bayang-bayang, shadow yang panjang. Kalau matahari daripada sini, daripada timur. So dia makin naik kan. Kemudian dia akan semakin lama bayang-bayang itu semakin pendek. Kemudian bila matahari pergi ke sini pula, so dia akan hasilkan bayang kat sini pula. Bayang-bayang shadow tu panjang, menghasilkan shadow. So bila matahari tu ada kat sini. Betul. Tapi itu berlaku di negara-negara seperti kita. Tapi kalau negara-negara seperti di England sebenarnya, matahari dia tak naik ke atas, tapi dia akan dia naik sikit je ke atas, kemudian dia turun bawah ke sana. Maknanya bayang-bayang tu akan nampak panjang, kemudian pendek, kemudian panjang balik. Sebab jarak matahari dengan bumi yang berbeza di England. Background cikgu pun bumi bergerak. Ya, betul. Ni background cikgu. Kalau dah siap salin, boleh bagi tahu dah siap sementara itu kita rest kejap. Kita salin jap untuk menghormati azan asar sekejap
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru sahaja berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar ya. Okey. Baik. So kita semua pelajar dah siap ya untuk menyalin nota berkaitan dengan pergerakan bumi, putaran bumi dan peredaran bumi. Ada satu lagi ayat. Satu lagi ayat tambahan. Sorry. Menyebabkan kejadian siang dan malam. Menyebabkan kejadian 4 musim. Itulah tulis sebenarnya. Last ayat tertinggal. Menyebabkan kejadian 4 musim. Boleh take note benda tu ya. So inilah dia pergerakan bumi, putaran bumi dan peredaran bumi. Okey. Dan kamu itu je kamu tambah, iaitu menyebabkan kejadian 4 musim. Okey. Baik. So kejadian 4 musim itu ya, kita akan buat nota juga yang itu. Penting tu sebenarnya tu. Cara-cara nak ingat. Okey. Baik. Dah siap? Kita boleh proceed? Ya, cikgu. Okey, baik. So, Dah. okey, baik. Kita teruskan dengan seterusnya. Pergerakan bumi dulu. Okey, putaran bumi pada paksinya, peredaran bumi mengelilingi matahari. So, inilah dia. Okey, ini tak perlu salin. Ini untuk menggambarkan sahaja. Okey, kamu lihat. Okey, yang itu paksi bumi, itu putaran bumi pada paksinya. Dan satu lagi, peredaran bumi mengelilingi matahari di atas orbit bumi. Nampak tu? So, itu gambaran dia. Okey. Dan okey. Nak tengok tak video ni? Nah, cikgu. Ya, cikgu. Okey, baik, kita boleh tonton video sambil rehatkan tangan. Sian tangan korang ya. Okey. Baik. Okey, jom kita tengok. The axis of the Earth is an imaginary line on which the Earth rotates. It links up the two poles. Both the axis and the Earth are tilted at an angle of 23.5 degrees during a revolution. The tilting of the axis results in direct sunlight falling on different places during different seasons. This causes variations in the duration of days, nights, and seasons. Relationship between the location of the overhead sun and the seasons. Similarly, the revolution of the Earth and the tilting of the axis results in different angle of the sun during Okey, baik. So, itulah yang kita kaitkan dengan peredaran bumi dan putaran bumi mengelilingi sambil mengelilingi matahari. So, kita telah lihat berkaitan itu. Baik, so kita teruskan lagi dengan peredaran putaran bumi. Putaran bumi iaitu bumi berputar di atas paksinya, dan paksi bumi ialah garisan bayangan merentasi merentasi bumi dari kutub utara ke kutub selatan, dan paksi bumi condong 23 1/2 darjah pada satah tegak. Ya, yang ini putaran bumi kamu. Okey, cikgu harap kamu salin. Okey, putaran bumi, kemudian bumi berputar di atas paksinya. Paksi bumi ialah garisan bayangan merentasi bumi dari kutub utara ke kutub selatan, dan paksi bumi condong 23 1/2 darjah pada satah tegak, dan bumi berputar dari barat ke timur. Jadi, dan satu putaran lengkap akan mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Dan ini menyebabkan perbezaan waktu tempatan. Perbezaan waktu tempatan tu ialah perbezaan waktu di antara negara-negara yang pada zon masa ataupun zon kita kata waktu tempatan yang berbeza. Contohnya kalau di Malaysia sekarang ini, mungkin kita sekarang ni berada pada pukul 4.30 petang. Tetapi kalau di England mungkin sekarang ni berada pada pukul 2 pagi. Ada begitu. Maknanya waktu yang berbeza. Kemudian kejadian siang dan malam, air pasang dan air surut, serta juga pembiasan angin.
dan juga arus lautan. So itulah dia, okey, putaran bumi dan kesan-kesannya. Okey. So ini okey, seronok buat nota sebenarnya. Sebab kita senang untuk dapat memahami dengan lebih baik. Cikgu, kena salin ke tak cikgu? Fadil Zandi. Kan cikgu cakap memang salin bang. Salin yang ini bang. Salin. Baik cikgu. Okey. Dah siap cikgu. Okey, dah siap Belum. Oh, belum lagi. Okey. Okey, Zara Sofia. Dengar burung nampak tak? Di atas atas bumi ni pun, atas di angkasa ni pun ada burung kau. Ada burung. Mana nak cari? Di atas ni pun ada burung ya. Burung yang sebenar Burung yang sebenar. Kang ada yang cerita burung sekarang. Burung. Burung.
Cikgu tu cakap apa-apa? Cikgu. Cikgu dah siap. Okey, baik. Okey. Baik. So, ini tentang putaran bumi. So, kita telah lihat bumi berputar di atas paksinya, dan juga bumi berputar daripada barat ke timur, dan juga menyebabkan kesan-kesan seperti perbezaan waktu tempatan, kejadian siang dan malam, air pasang dan air surut, serta pembiasan angin dan juga arus lautan. Baik. Seterusnya, kita lihat di sini iaitu berkait rapat dengan putaran bumi. So, inilah contoh putaran bumi ya. Sata orbit. Ini tak perlu salin. Okey. Sata bumi khatulistiwa. Dan ini kutub utara, kutub selatan. Jadi kalau kita lihat kutub utara, kutub selatan ini, dan ini dia punya putaran daripada barat ke timur, dan inilah dia gambaran putaran bumi pada paksinya. Jadi bumi berputar mengelilingi, bumi berputar di atas paksinya lah. Okey Zara Syasmin. Okey. Baik. Kesan-kesan putaran bumi iaitu pertama sekali kejadian siang dan malam. Inilah dia. Dan juga kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi, bahagian yang hadap matahari akan mengalami siang dan bahagian yang membelakangkan matahari berada dalam keadaan gelap dan mengalami waktu malam. So yang ini asli ke? Tak payah. Sebab korang dah tahu. Korang dah faham. Perbezaan waktu tempatan yang kedua iaitu ada tempat lain pukul 3 pagi, ada tempat lain pukul 4 pagi. Di longitude berbeza pukul 5 pagi. Longitude berbeza, waktu yang berbeza. Nampak begitu? Longitude yang berbeza pada waktu yang berbeza. Ini yang dikatakan perbezaan waktu tempatan. Sebab bumi berputar daripada barat ke timur, dan satu putaran lengkap dalam masa 24 jam. Perbezaan waktu 1 jam bagi setiap 15 darjah longitude. Jadi semua tempat di longitude sama akan mengalami waktu tempatan yang sama. Dan masa bumi berputar jarak 1 darjah ialah lebih kurang 4 minit. Dan waktu dikira berdasarkan meridian pangkal, dan waktu ini disebut sebagai waktu tempatan. Nak salin ni? Tak payah. Ini pun korang dah faham. Dan waktu tempatan di sebelah timur adalah lebih dahulu daripada waktu tempatan yang terletak di sebelah barat. Maknanya yang timur akan dapat dahulu berbanding yang di barat. Itu yang kita kena faham. Baik. Ini mentarifkan waktu piawai. Bumi dibagi pada 24 zon waktu. Waktu piawai dikira daripada garisan meridian pangkal, dan Malaysia terletak di zon waktu 105 darjah timur. Waktu piawainya 7 jam lebih awal daripada waktu di meridian Greenwich. Dan longitude 180 darjah barat dan 180 darjah timur yang bertindih disebut sebagai garisan tarikh antarabangsa. Jadi itu tentang waktu tempatan. Dan yang ketiga, pembiasan angin lazim, di mana kalau kita lihat akibat daripada putaran bumi yang berlaku dari barat ke timur menghasilkan daya graviti bumi dipanggil daya Coriolis. Dan daya Coriolis ini boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia, dan tarikan graviti bumi menyebabkan pergerakan bumi angin terbias ke kanan di hemisfera utara, dan pergerakan tiupan angin terbias ke kiri di hemisfera selatan. So itu 3 kesan putaran bumi. Dan yang keempat, kejadian pasang surut. Dan kita tahu daya tarikan graviti bulan menarik laut di permukaan bumi yang menghadap bulan berlaku 2 kali dalam 24 jam disebabkan oleh tarikan graviti yang berlaku di antara bumi dan bulan, kemudian bumi dan juga matahari. So berdasarkan gambar ini, kalau kita lihat kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut, iaitu air pasang,
dan kawasan A di atas tu dan C di bawah tu, itu akan mengalami air surut kerana air laut tertarik ke B dan juga D. So, itu kesan putaran bumi. So, sekarang kita masuk kepada peredaran bumi. Baik, bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya, dan ini memang kamu kena salin, iaitu peredaran bumi. Okey, kena salin yang ini ya, iaitu peredaran bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya, dan satu putaran lengkap mengambil masa 365/1/4 hari, iaitu 1 tahun. Dan kecondongan paksi bumi dan peredaran bumi mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari, dan ini menyebabkan waktu siang dan malam tidak sama panjang, dan juga kejadian 4 musim: musim bunga, musim panas, musim luruh dan juga musim sejuk di kawasan hawa sederhana. Dan tempoh kejadian musim di hemisfera utara berbeza daripada di hemisfera selatan. So, memang berbeza waktu dia. So, ini yang dikatakan sebagai peredaran bumi. Sekejap. Oh, belum lagi. Okay. So, ini peredaran bumi. Boleh salin ya, untuk ambil yang itu. Ya, betul Ain Zulaika. Salin yang ini Ain Zulaika. Ya, Ain Zulaika, itulah dia kelas kita ya. Kelas kita ni memang magic sikit. Kan? Macam mana kelas kita tiba-tiba boleh tinggal 15 minit saja. Padahal tadi baru 5.13. Memang macam itulah kelas kita kan. Okey. Tahu-tahu dah tinggal 10 minit lagi nak habis. Okey.
Pening ah, kan? Pening ah. Macam mana nak buat? Ada solution lain tak? Okey. Ada solution Dah lain siap ke? cikgu. Dah siap. Okey, thank you Pravin. Okey. Baik. Ada yang bertanya, cikgu, kelas geografi ni macam pendek sangat lah cikgu. Macam tak cukup masa kan? Okey, baik. Sebenarnya sesuatu yang sedap biasanya dia akan makan sikit, dia tak makan banyak. Kan? Sesuatu makanan yang sedap, okey, kita akan makan sikit, kita tak makan banyak. Jadi sesuatu yang menarik itu biasanya dia pendek-pendek. Dia tak panjang-panjang. Jadi itulah dia kesimpulan dia. Dia luxury. Okey. Baik, so kita teruskan dengan next slide. Itulah kehidupan. Yes, itu. Sekejap cikgu. Okey. Baik, so itu memang kehidupan di mana memang sesuatu sekali dapat RM1 juta terus hilang. Ya, betul. Sebab itu kalau kamu perasan kalau makanan kalau kamu pergi kedai-kedai kek okey, contohnya macam secret recipe kan. Okey, sebenarnya kamu tak perlu beli sebesar-besar kek itu untuk makan. Kamu hanya perlu beli satu slice saja. Dan satu slice itu saja mencecah RM9 kan, satu slice, satu potongan tu. Okey, iaitu yang contoh macam chocolate indulgence, yang secret recipe chocolate indulgence kan. Satu slice saja kamu makan. Itu pun sudah cukup puas hati. Tapi kalau beri banyak, kalau kamu beli satu, jadi kamu tidak akan dapat kepuasan. Kenapa? Sebab kamu rasa ianya berlebihan. So cukup dengan satu slice macam itulah. Chocolate indulgence is my favourite. Sebab cikgu memang favourite cikgu memang coklat lah. Memang coklat. Cikgu dah siap. Okey, Fadil. Baik. So, kita akan teruskan untuk slide kita yang terakhir. Saya tak pernah pergi secret recipe. Kenapa tak pernah pergi? Sedap ke kek dia? Sedap. Serius sedap. Serius sedap. Yes. Okey, inilah dia peredaran bumi di mana equinox musim bunga. Okey. Macam mana ni? Boleh tak korang lukis yang ni? Ini first time cikgu minta kamu lukis, iaitu lukis tengah-tengah tu matahari, kemudian kamu buat ke atas, ada 4 bulatan mengelilingi matahari tu. Okey, iaitu garisan, tak perlulah exactly garisan sartan tu, kalau boleh tulis, try lah. Kita try. Tengah-tengah matahari, lepas tu ada 4 bulatan, kiri kanan atas bawah ada 4 bulatan. So kemudian ada arrow keliling bumi. Itu dulu. Salin dia punya peredaran bumi itu dulu. Itu penting. Sebab kita nak tahu tentang susun atur, equinox dan juga solstice. Sebenarnya itu penting tu. Susun atur, equinox dan juga solstice. Ini kali pertama cikgu minta kamu lukis. Sebelum ni minta kamu tulis saja. Ini pertama kali cikgu minta kamu lukis. Yang ukur dengan benang tu, itu ukur. Itu bukan lukis. Itu ukur. Pandai. Okey, baik. Okey. Faham. Cikgu lain sikit. Cikgu suka kalau katakan bila tegur orang, inilah pandai. Kan, inilah pandai, ni pandai. Pandainya kau ni, ni pandai, ni pandai. Cikgu suka buat macam tu. Sebab dengan mengulang banyak perkataan yang positif, mungkin kamu akan jadi pandai. Sebab tu cikgu tak suka orang yang bila bercakap inilah bodoh, inilah bodoh, tak nak. Cikgu tak suka yang tu. Okay. So gunakan perkataan-perkataan yang positif. Inilah pandai, ni kan pandai. Kan, kau ni tu pun tak tahu, bijak betul lah kau ni. Dia macam tu. Kan, kena panggil lembab. Bila kita sentiasa panggil dia lembab, maka dia akan betul-betul jadi lembab. Jadi sebab itu berhati-hati bila kita bercakap. Always cakap yang positif. Jangan cakap sesuatu yang negatif. Itu penting. Baik.
Dah lukis dah dia punya ni bumi ni, peredaran bumi Belum. ni. Belum okey. Belum. Nak cantik-cantik. Okey. Nak cantik-cantik. Okey. Right. So kita tengok di sini ada atas tu kutub utara, kutub selatan, ada garisan sartan khatulistiwa jadi. Okey. Ini perbezaan dia. Okey. Right. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Saya punya bumi tak bulat sangat, ia macam telur. Tak apa, kan? As long as kau jangan buat petak, kan? Sebab apa? Sebab kalau yang tak bulat dia macam telur sikit, tak apa, dia logik lagi, masih lagi sphere. Tapi kalau kau buat petak melampau sangat, kan? Kau ingat bumi ni macam kepala adudu. Lain-lain. Adudu punya kepala memang petak. Tapi bumi dia tak petak macam kepala adudu. Petak. Petak. Jadi okey, bumi lepit. Kalau kita buat bumi lepit, tak ada apa jadi, salah je lah. Okay, salah je. Okey, baik. Bila dah buat bulatan itu, kamu kena nak menandakan. Okey, kita nak tandakan Okey, antara kita nak labelkan, okey, bulatan-bulatan itu, yang penting labelnya apa? Yang ini, iaitu yang di atas tu equinox musim bunga, iaitu 21 Mac. Atas sekali, equinox musim bunga 21 Mac. Kemudian bila kita turun bawah, okey, di sebelah kiri tu dia jadi solstice musim panas, iaitu pada 21 Jun. Ya. Kemudian bila pergi ke bawah tu equinox musim luruh, iaitu pada 23 September. Dan yang terakhir iaitu solstice musim sejuk, iaitu pada 22 Disember. So kita susun macam tu. Equinox musim bunga 21 Mac, solstice musim panas 21 Jun. Kemudian equinox musim luruh 23 September, dan juga solstice musim sejuk, iaitu 22 Disember. So macam itulah kita susun. Okay. Supaya dengan itu kita akan, sebab kalau kita selagi kita tak lukis dan kita tak tulis, kita tak ingat. Bila kita lukis, bila kita tulis, baru kita ingat. Kemudian kalau orang tanya, okay, yang mana satu equinox? Kamu confirm akan tahu. Sebab apa? Sebab kamu pernah salin. Okay. Kamu pernah salin equinox ni apa semua. Okay. Okay. Kalau dah tulis dah exercise dah cikgu. Okey, Zara Sofia pun dah. Yang lain dah. Lagi cikgu. Okey. Masih tengah lukis cikgu. Ingat lukis yang bulatan serta nama-nama dia Kau jangan lukis pula yang ada lampu kat tepi tu, kat dia punya background tu. Kau lukis background tu lampu, corak-corak dia apa semua, itu sampai besok pagi dah tak siap. Kan? Jadi okey. Okey. Ada pelajar tanya, cikgu, nanti bila ada yang kahwin di masa hadapan, kena invite cikgu ke? Kenapa nak invite cikgu? Okey, kenapa nak invite cikgu? Melainkan kalau kamu nak invite cikgu, kalau kamu nak kahwin dengan cikgu, itu lain cerita. Okay. Kalau kamu invite cikgu,
Nak kahwin dengan cikgu, tak apa boleh invite kan. Kahwin-kahwin lah. Okay. Tapi boleh je. Kalau tak invite pun tak apa. Okay, don't worry. Tak ada masalah pun. Study lah. Ada yang tegur tu, study lah. Baru form 2, study lah. Kan sekarang study. Alah Tuhan, sekarang study. Tahu-tahu kat sekolah dah ada crush. Alah Tuhan, cakap aje. Alah sudahlah Tuhan. Kan sumpah. Siapa sumpah kau? Tak ada orang sumpah kau pun. Okey. Cepat sangat kau ni, stres lah kau ni. Kan? Apalah. Cakap tadi. Saya sumpah sendiri tak ada girlfriend. Okey, baik. Saya sumpah sendiri tak ada girlfriend. Nanti saja ada. Okey, baik. Tak ada masalah. Kan? Lepas tadi. Okey, bagus. Tapi kalau ada tiba-tiba yang perempuan tersuka dengan kamu, dia kata kan, actually I like you very much lah Kuhan. What you want to say? Tampiling dia. Wah, Kuhan kasih tampiling sama dia. Nanti dia kasih pusing dia punya kepala. Nanti dia balik kasih tahu dia punya ama. Apa sudah jadi? Kan? Okey. Pergi jail. Sudah tempeling kalau kan, kasih tahu sama ama sudah mari kan, kasih tangkap you, pergi jail. Cikgu pernah ada crush? Pernah lah. Dah jadi pernah. Tapi crush cikgu lah yang menjadi wife cikgu. Itu the best part. Crush cikgu lah yang menjadi wife cikgu. Cikgu dah siap cikgu. Alright. Okay, dah siap semua Belum lagi cikgu. Kau ni kan. Cikgu dengan wife cikgu siapa lagi tinggi? Apa dah. Kan? Mana ada orang rendah dekat Malaysia ni? Kat Malaysia ni semua orang tinggi. Kan? Semua orang tinggi. So tak ada siapa lagi tinggi. Kita akan kata semua orang tinggi. Cikgu, 182 tinggi ke? 100? 82. 182 tinggi. 160 tinggi. 120 pun tinggi. Ya betul. Sebab apa? Sebab orang tak akan tanya, berapa rendah awak ya? Tak. Orang akan tanya, berapa tinggi awak? Oh, memang saya tinggi. Kan? Cikgu, kenapa banyak orang cakap saya tinggi cikgu? Saya baru je 182. 182 tu kalau ikut kepada normal orang-orang Malaysia, kira tinggi lah tu 182. Cikgu, kawan saya dia baru je 15 dah 195. Itu memang korang ni memang bangsa tinggi-tinggi lampai. Jadi kau jangan dekat dengan cikgu. Kan kalau kau dekat dengan cikgu tengok macam ni je. Lepas tu cikgu akan minta apa? Fadin kau tunduk sekejap. Dia tunduk, Fadin kau tunduk je, cikgu akan bagi macam ni. Okey, tegak balik. Okey, baik. Okey. So okey. Yes. Tinggi cikgu berapa? Tinggi cikgu tak sampai 17 lah, tak sampai 170. Tak sampai pun. Serius lah cikgu? Serius. Cikgu tak sampai pun 170, tak sampai. Kan. Jadi kamu kena ingat, orang yang rendah-rendah ni biasanya dia handsome. Contohnya macam Tom Cruise. Kan dia tak tinggi mana pun, tapi dia memang handsome. Dia macam tu lah. Tapi So cikgu, saya hodoh ke cikgu? Okey, bapa mama Fadin mesti tinggi. Okey, mama Fadin Mak saya pendek cikgu. Mak saya pendek cikgu. Bapak kamu yang tinggi? Bapak yang tinggi. Oh, okey. Baik. Cikgu, apa yang saya baca kan, kalau orang yang tinggi-tinggi kan, macam lifespan dia pendek. Betul ke? Ya betul. Biasanya mati awal lah kita. Tentu lah cikgu, mati awal lah kita. Apalah korang ni kan. Ini kan tadi suruh belajar, jangan fikir pasal kahwin. Sekarang ni fikir pasal mati. Jangan fikir pasal mati dulu. Kan kahwin pun tak lagi. Kan? Jadi belajar dulu. Belajar dulu. Apalah korang ni. Alright.
Baik guys, so itu sahaja yang kita dapat buat pada petang ini. Okey, untuk kelas geografi.